5 kes penderaan pembantu rumah paling sadis di Malaysia. Nirmala Bonat tahun 2004. Kisah tragis melibatkan penderaan ke atas pembantu rumah Indonesia bernama Nirmala Bonat ini bermula pada tahun 2004 selepas dua orang majikannya iaitu Yim Pek Ha dan suaminya Hai Ik Ting didapati bersalah mendera pembantu rumah mereka sehingga mengakibatkan banyak kecederaan pada tubuh beliau. Mangsa yang bekerja sebagai pembantu di rumah majikannya dekat kondominium Villa Putra, Jalan Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur itu telah ditekap kedua-dua belah payudaranya dengan setereka yang panas. Nirmala juga telah dilecurkan di bahagian belakang badan dan kerap diketuk dengan cawan besi di dahi. Sepanjang bekerja dengan Yim Pek Ha, mangsa bukan sahaja mengalami penderaan fizikal, malah emosinya juga trauma dan terganggu. Walau bagaimanapun, pada 7 September 2015, Nirmala Bonat menerima ganti rugi berjumlah RM349,496 untuk tuntutan sivil beliau terhadap bekas majikannya untuk kecederaan dan kesakitan yang dialaminya. Mahkamah menambah jumlah ganti rugi am untuk kecederaan pada payudara Nirmala daripada RM105,000 kepada RM200,000. Ganti rugi am untuk kecederaan di kepala dan mukanya daripada RM10,000 kepada RM20,000 dan ganti rugi am untuk tekanan emosi yang dialami Nirmala daripada RM40,000 kepada RM100,000. Panel hakim yang dianggotai Datuk Umi Kalsum Abdul Majid dan Datuk Zamani A. Rahman juga mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi untuk menolak 30% daripada jumlah penuh ganti rugi sebanyak RM184,496 selepas meletakkan 30% tanggungjawab Nirmala kerana menyumbang kepada kecederaannya. Manakala majikan Nirmala kini menjalani hukuman penjara 12 tahun di penjara wanita Kajang selepas dia gagal dalam rayuan terakhirnya di Mahkamah Rayuan pada 1 Oktober 2012 untuk mengetepikan sabitan beliau atas 3 pertuduhan mencederakan Nirmala. Mantik Hani pada tahun 2008. Semasa Mantik Hani 36 tahun diselamatkan, mangsa sudah hampir nyawa-nyawa ikan. Dia telah ditemui dikurung di dalam tandas dalam keadaan kepalanya dibotakkan dan seluruh tubuhnya penuh dengan kesan tumbukan serta tendangan majikannya yang bernama Murugan. Walau bagaimanapun, nyawa Mantik tidak panjang. Dia yang telah mendapat rawatan di hospital selama sehari akibat kesan dipukul dengan objek keras telah meninggal dunia. Jenazah Mantik telah diterbangkan dari lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA menggunakan pesawat MAS MH871 pukul 8.15 pagi dengan diiringi seorang pegawai pejabat kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Jenazahnya tiba di lapangan terbang Indonesia kira-kira 9.55 pagi. Segala urusan penghantaran pulang itu ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Sementara itu, Setiausaha Ketiga Bahagian Perhubungan Maklumat Kedutaan Indonesia di Malaysia, Soneta Asmara berkata, pihaknya menyerahkan kes itu sepenuhnya kepada polis Diraja Malaysia untuk menyiasat kerana yakin akan mendapat pengadilan yang sewajarnya. Kejadian yang berlaku sekitar tahun 2008 di Taman Sentosa Kelang ini telah mendapat liputan hangat media selepas Murugan, seorang penjual tebu, telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Pada 18 Julai 2012, A. Murugan kekal menjalani hukuman mati selepas Mahkamah Rayuan menolak rayuannya terhadap sabitan dan hukuman mati kerana membunuh pembantu rumah warga Indonesia, Mantik Hani. Panel 3 hakim diketuai oleh Datuk Seri Muhammad Apandi Ali yang bersidang bersama Datuk Alizatul Khair Osman Khairuddin dan Datuk Wira Mokhtaruddin Baki mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang menjatuhkan hukuman tersebut. Koram berkenaan sebulat suara berpuas hati terhadap penuhan fakta yang diperoleh oleh Mahkamah Tinggi yang berpendapat tiada sebab bagi mereka mengubah keputusan tersebut. Siti Hajar Sadli pada tahun 2009. Siti Hajar telah melalui penderitaan yang teruk akibat daripada penderaan yang telah dilakukan oleh majikannya dengan menggunakan peralatan tukul, pisau, parang, gunting dan kerusi. Siti menceritakan kembali beliau sering kali didera dalam tempoh Februari hingga Jun 2009. Hidungnya retak dan ada kesan ketukan dengan tukul serta lehernya ada kesan torehan menggunakan pisau.
Selain itu, Siti Hajar juga dicurah dengan air panas. Ketika mangsa diselamatkan, wajahnya penuh dengan kesan lecur, berkudis, bernanah dan penuh dengan luka akibat disimbah dengan air panas oleh majikannya yang bernama Hau Yuan Tiang. Di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur, Siti Hajar menceritakan dia disimbah air panas manakala lehernya dikelar menggunakan pisau pemotong sayur. Dia juga mendakwa kerusi kayu patah digunakan untuk menyerangnya. Antara dakwaannya termasuklah lesung digunakan untuk menumbuk kakinya serta kukunya, manakala parang serta pisau kecil pula digunakan bagi mengelar lehernya. Tukul besi digunakan untuk mengetuk hidung, mangkuk tandas digunakan untuk membersihkan muka yang berdarah. Kerana majikannya tidak membenarkan dia menggunakan singki dan jeriji rumah sentiasa dikunci di samping tidak ramai orang lalu lalang. Dia melarikan diri dengan cara menggumpil pintu jeriji lewat malam sebelum menaiki lift dan menyorok selama beberapa jam dalam parit kecil di kondominium itu. Hakim perbicaraan tersebut ialah SM Kamuti Supiah, manakala timbalan pendakwa raya ialah SM Charles Fernandez. Peguam bela Hau ialah M. Manoharan. Pada 25 Januari 2011, Hakim Pengadilan Tinggi Datuk Khazali Cha memutuskan menolak rayuan Hau Yuan Tiang untuk mengabaikan sabitan salah atas 3 tuduhan melukai bekas pembantu rumah warga negara Indonesia Siti Hajar Sadli. Ia juga mengubah hukuman penjara 8 tahun dan denda RM5,000 yang dikenakan ke atas bekas ejen properti itu ke penjara 11 tahun untuk ketiga pertuduhan tersebut. Mi Si Chan pada tahun 2012. Mi Si Chan yang berasal daripada Kemboja dijumpai mati di rumah kedai milik majikan beliau pada tahun 2012. Semasa dijumpai, Mi Si Chan yang berusia 24 tahun semasa meninggal dunia turut mempunyai berat badan 26 kg sahaja. Mangsa mula bekerja dengan pasangan itu pada 22 Julai 2011 dan dijumpai mati di rumah kedai pasangan itu dengan kesan kecederaan lama dan baru pada badannya selain mengalami dehidrasi dan keadaan pipinya yang cengkung. Mi Si Chan pernah mengadu kepada wakil agensi pekerjaannya yang dia tidak diberi makan secukupnya sepanjang bekerja dengan pasangan itu. Konsultan pakar patologi Dr. Zahari Nur yang menjalankan otopsi ke atas mangsa menemui 29 kesan luka lama dan baru pada mayat Mi Si Chan dan merumuskan mangsa mati akibat gastric ulcer akibat daripada tidak diberi makan dan pengabaian. Mi Si Chan bukan sahaja tidak diberi makan, tetapi dia juga didera dan mengalami kecederaan fizikal di seluruh badan akibat dipukul selain terpaksa makan sisa makanan dari tong sampah. Majikan beliau pasangan So Chio Tong dan isterinya Chin Chiu Ling pada mulanya dijatuhkan hukuman penjara 24 tahun sebelum ditukar kepada hukuman gantung sampai mati pada tahun 2015. Rayuan yang dibuat berjaya menukarkan hukuman mereka kepada penjara 10 tahun. Panel 5 anggota dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Raus Sharif membenarkan rayuan pasangan itu untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Rayuan. Setelah memutuskan sabit kesalahan mereka, Hakim Muhammad Raus bagaimanapun berkata terdapat keterangan yang mencukupi bagi mensabitkan kesalahan pasangan itu mengikut Seksyen 304B kerana membunuh tanpa niat, bukan dengan tujuan untuk menyebabkan kematiannya. Sujanti Sutrinso pada tahun 2016. Kes yang berlaku pada tahun 2016 ini melibatkan seorang pekerja pembantu rumah Indonesia bernama Sujanti Sutrinso yang didera oleh majikannya, iaitu seorang wanita yang bergelar Datin Rozita Muhammad Ali dengan menggunakan peralatan seperti pisau, mop, penyangkut baju dan payung. Mangsa yang nekat melarikan diri selepas didera majikannya yang berpangkat Datin telah ditemui seorang pengawal keselamatan selepas rebah di dalam longkang dalam keadaan yang menyedihkan. Sujanti telah mengalami kecederaan teruk di muka, telinga, leher dan belakang tubuhnya dipenuhi dengan darah. Pada 15 Mac 2018, Mahkamah Seksyen Petaling Jaya mengenakan bond berkelakuan baik selama 5 tahun ke atas Rozita dan jaminan RM20,000 dengan seorang penjamin. Bagaimanapun permohonan semakan semula hukuman dibuat Jabatan Peguam Negara terhadapnya. Namun begitu, pada 29 Mac 2018, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara terhadap Rozita yang mengaku bersalah mencederakan pembantu rumahnya. Hakim Datuk Seri Tun Abdul Majid Tun Hamzah menjatuhkan hukuman itu ke atas Rozita Muhammad Ali
selepas mengenepikan hukuman dikenakan terhadapnya sebelum ini. Mahkamah memerintahkan hukuman berjalan serta-merta dan menolak permohonan penangguhan pelaksanaan. Ditemui sebelum prosiding bermula, wanita itu mengesahkan tidak mempunyai gelaran termasuk datin seperti dilaporkan sebelum ini. Kesimpulannya, kisah pendaraan ini sesuatu yang boleh berlaku di mana-mana sahaja. Kisah yang telah berlaku harus dijadikan tauladan dan dijadikan iktibar. Yang salah tetap salah. Semoga yang telah pergi diangkat martabatnya dan yang dikenakan hukuman diampunkan segala kesalahannya. Walau di mana kita tinggal sekalipun, sebarkan rasa cinta, kasihlah sesama manusia. Sekian, terima kasih.